Cuma ada keperluannya, Datuk Pertua. Saya pun turut apa ini ingin berbahas, walaupun saya ini latar belakang bukanlah peguam, tetapi rasa saya keperluan itu bukan hanya menjurus kepada pihak guaman semata-mata. Apa yang saya lihat bahwa langkah kerajaan untuk apa ini mengetengahkan akta ini merupakan satu langkah yang proaktif ke arah ingin melihat bagaimana negara kita boleh apa ini mencetuskan peguam-peguam yang bertaraf dunia ataupun yang berkualiti. Sebab apa yang kita lihat di negara kita ini, kalau peguam Melayu Bumiputra kita lihat ada Datuk Abdullah sahaja yang menyerlah sehingga diguna pakai oleh mana-mana pihak, termasuk apa ini pihak luar, termasuk pihak IJ sendiri mengguna beliau ini, termasuk pembangkang. Cuma si Putih ialah, tapi kalau si Putih ada kes mungkin dia akan guna juga, sebab dia tahu Datuk Safi Abdullah ni seorang peguam yang hebat. Dia dari segi teknikalnya, dari segi keterampilannya, dan kita pun tahu berapa banyak yang peguam-peguam seperti Safi Abdullah ni yang ada dalam negara kita. Sebab kalau dia seorang saja, jadi ukuran dia pada seorang saja yang hebat, maka bayaran guaman itu pun meningkat. Sebab dia seorang yang profesional, yang luar biasa. Kalau pokok sena, mungkin dia dipanggil, orang bilang lawyer, bukan lawyer. Jadi sebab itu dia tidak menyertai. Kita membahas, dia cakap kita cerai gaduh. Ini petang mana boleh cerai gaduh? Ini Dewan Rakyat untuk kita. Pokok sana tak bising pun si Putih bising. Si Putih bising. Dia si Putih bagus balik pergi kerja lah, pergi Selangor sana. Selaku exco kena jaga negeri Selangor. Dan apabila saya melihat bahawa membuka ruang kepada peguam peguam luar negara, bagaimana pula ketentuan untuk nasib peguam-peguam di negara kita? Sebab hari ini pun profesion guaman ini tidak ada jaminan ada kerja ataupun boleh mencari peluang untuk berniaga. Saya lihat banyak peguam-peguam keluaran dalam negara kita, betul mereka ada sertifikat sebagai seorang peguam, tetapi tidak menyerlah. Akhirnya, saya tidak memburukkan jurusan peguam ini, tetapi akhirnya mereka menjadi peguam kaki jalanan yang kolek duit sana sini, yang nak mereka cetuskan satu jurusan sendiri, yaitu mempengaruhi orang yang tidak berpendidikan tu dan membayar sebarang bayaran kepada mereka, dan uang itu lesat, hilang tidak tahu ke mana. Jadi ini pun berlaku kepada peguam-peguam dan menjejaskan imej peguam itu sendiri. Jadi ini yang tidak baik. Ini seharusnya ada badan pemantau ataupun monitor kepada aktiviti-aktiviti sebegini. Sebab dulu kalau kita dengar nama peguam, orang kampung pun takut. Dia ingat peguam ini satu entiti yang boleh memudaratkan. Tetapi sekarang ini dengar peguam, penipu lah itu peguam, dia kata. Itu pula image dia. Jadi berapa banyak yang kita harus cetus, bukan saja kita mau melahirkan berapa banyak graduan dari segi guaman ini, tetapi when come to quality dia, perbicaraan dia kalah ya. Jadi masyarakat ini pun rupanya peguam ini pun ada dia punya rating. Kalau peguam itu dia terus kalah kes dia di mahkamah, alamat peguam itu tutup kedai, dia tidak boleh cari makan. Tetapi kalau peguam itu dia menang terus, macam ini kita punya Pucung punya wakil rakyat, dia menang terus, dia punya harga bukan alang-alang. Sebab itu dia laku, dia boleh jadi milioner. Macam kita punya Ipu Kelang Patah, dulu dia jadi laku. Macam kita punya bukan beruas, dia berapa laku. Dia punya peguam lain sikit. Bukit Glogor mungkin. Bukit Glogor. Wah, kalau ada macam Bukit Glogor dengan Safi Abdullah 10 kali 100 orang kah,
mungkin banyak penjenayah juga terlepas. Itu pun saya tidak suka juga, sebab dia sudah melakukan jenayah, tetapi oleh kerana peguam itu hebat, dia boleh terlepas. Yang membunuh sudah bukan jadi pembunuh, dia bunuh lagi akan datang. Ini masalah. Jadi kalau macam Berwas, sebab itu Berwas sudah jadi wakil rakyat sepenuh masa, sebab dia tidak begitu yakin dengan guaman dia, tidak banyak kemasukan. Jadi itu sebab peguam ini pun sebetulnya bukan semua boleh berjaya. Ada gunakan landasan guaman itu untuk dia lunjakan ke setahap pula. Speaker, ini sangkaan jahat. Bukan. Tak patut. Bukan sangkaan jahat. Tak patutlah buat tuduhan sedemikian. Hakim yang buat keputusan, bukan Bukit Kelugur yang buat keputusan seorang itu. Saya minta Yang Hormat jangan pujilah semua peguam-peguam yang ada dalam Dewan Yang Hormat. Kalau dia sangka Berwas cakap sangka saya punya sangka jahat. Kalau begini, kalau ada kes-kes di luar, panggillah Berwas. Apa ini sebagai peguam bela? Mungkin dia boleh macam Puchung, macam Bukit Gelugur. Tapi itu sebab saya tak baca rekod dia di mahkamah. Dia ini sudah luar biasa. Kalau Puchung ini, Berwas, Safi Abdullah, sudah rekod dia sudah ada. Sebab itu kalau peguam yang hebat ini, dia satu kali ada kes 100,000 deposit. Saya bagi Kepala speaker kita ni peguam juga tau. Kenapa tangan tak sebut nama dia? Ini sejak Pancekat lah. Ya, ini. Dia mau pancekat belum datang. Ya. Dia mau pancekat saja. Oh, baru sampai kah? Ya, pancekat saja. Mana ada kempen lagi ni, oleh kerana itu pada saya kerajaan juga harus meneliti persoalan-persoalan ni, prospek-prospek dia. Kita dalam tahun 2013, 2014 berapa banyak graduan peguam yang hendak kita keluarkan. Tapi bukan itu sahaja, bukan setakat jadi peguam maka kita sudah mengeluarkan mereka daripada masalah. Itu saya katakan, sekarang ini pun ada peguam yang jual burger sebab tidak ada opportunity, tidak ada peluang. Jadi apa yang nak kita banggakan? Kalau ini pun tidak boleh menyelesaikan masalah, seharusnya kenalah ada peguam-peguam itu yang ada kualiti dia, ada kehebatan dia luar biasa. Kenapa yang lain boleh, kenapa tidak boleh? Kenapa Puchung boleh jadi hebat, kenapa yang lain tidak hebat? Apa sebab dia? Tidak, dalam pakatan pun yang lain tak hebat juga. You pun peguam tak hebat juga. Lagi ayam mati saya nampak, lagi teruk. Sebab kalau hebat ini dia jadi rebutan. Tak hebat macam inilah duduk dalam dewan diam-diam. Tengok Puchung, dia hebat, dia tak ada dalam dewan sebab dia sibuk untuk melayan pelanggan-pelanggan dia. Ini yang kita mau. Yang tidak hebat terpaksa di sinilah. Tunggu kesian dalam dewan macam saya jugalah. Jadi itu antara bandingan dia yang luar biasa sama tidak. Tengok itu Berwas, dia tidak berapa laku di luar sebagai peguam. Dia di sinilah. Ini bukan sekadar jahat. Tadi Petua, saya rasa ini membawa masa. Saya buat banyak kes juga, tapi kita buat banyak kes civil. Saya pernah buat 39B drug case, murder case, rape case, corporate case. Kita banyak military case pun saya buat 7 case. Banyak case yang bagi saya ini buat masalah. Kalau boleh kita balik ke bil lah, kerana ini masa ahli parlimen sangat penting. Bil lah yang saya bahas ini. Sebab kita tidak mau ada peguam keluar saja dia punya kerja kontrak agreement, sign saja. Dia harap kontrak kerajaan negeri. Kalau macam dulu waktu merintah di Perak, housing agreement, semua banyak peguam begitu. Maksud saya ini peguam yang menyerlah. Jadi ini tidak membuang masa. Kalau peguam menyerlah, dia akan menjadi seorang peguam yang tahap dia, level dia, standar dia tinggi. Macam itu Bukit Gelugur, siapa tidak kenal. Kadang-kadang orang UMNO pun ambil dia sebab dia hebat. Mau menang itu kes kena peguam yang hebat. Kalau kita ambil peguam yang
ayam mati orang Sabah cakap, alamat masuk penjara. Sebab itu, oleh kerana itu saya tidak menuduh Beruas tidak hebat. Banyak kes cuma mungkin kes dia kecil-kecilan. Tetapi yang Bukit Gelubur punya Safi Abdullah ini, dia punya Jadi kes Ketua ini menghina mahkamah. Kerana dia beri gambaran di Malaysia ini kita menang kalah kes ikut peguam, bukan mahkamah yang mengikut keterangan yang diberikan di mahkamah. Kita buat keputusan ini memburuk-burukkan mahkamah yang surah tadi katakan memang surah mempunyai imej yang tak baik. Ini tuduhan yang amat menghina mahkamah. Saya harap ini ditarik balik agar kita tidak memberi gambaran yang lagi buruk terhadap kehakiman kita. Saya rasa tu Petua, saya kata memang ada kes, tapi kes kecil-kecilan. Bukan saya cakap menghina mahkamah. Macam mencuri kes juga, tapi dikira kecil-kecilan. Dada pun dada juga, cuma berapa konten dia. Kalau dia sedikit, dada juga hukuman dia ada, tapi kecil-kecilan lah. Begitu, bukan menghina mahkamah, ini lain. Saya mana pernah menghina mahkamah. Mahkamah adalah rakan kita, satu institusi yang kita harus banggakan. Selain daripada institusi parlimen, kita ada institusi mahkamah, kehakiman. So kita selari bersama. Sebab itu saya tidak lari daripada hujah saya. Kalau Beruas kata menghina, itu jauh sekali. Ya, sila. Ini Pak Guam juga ini. Ya. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Kinabatangan. Saya seronok juga dapat bagi Kinabatangan berehat sekejap. Saya juga bukan seorang peguam. Saya terpanggil juga untuk memberi pendapat tentang perbahasan pada petang ini. Kerana daripada tadi saya melihat banyak ahli-ahli yang berhormat membahaskan dan mengatakan bahawa ada peguam-peguam sekarang ni yang tidak fasih, not fluent in English dengan izin. Dan dengan ini menimbulkan ketakutan apabila peguam-peguam dari luar yang asing dan masuk sini dan mengecil-kecilkan kewibawaan kita. So saya rasa terpanggil kerana saya fikir critical professions macam lawyers, macam peguam, macam doktor, kita telah menjalani kursus daripada tahun 1 hingga tahun akhir, dan kita telah banyak menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran kita. Contohnya in medicine, contohnya dalam perubatan. Kalau seseorang tidak fluent, kalau seseorang tidak cekap dan tidak fasih berbahasa Inggeris, maka bukan senang untuk dia menjalani pemeriksaan dan lulus dengan cemerlang dan lulus dengan baik. Dan kalau saya kira kalau seseorang yang tidak fasih, not fluent in English dengan izin, maka macam mana dia dapat lulus dari pemeriksaan dia? Jadi berbalik kepada profesion perguaman, yang mana peguam-peguam ni adalah orang-orang yang pandai bercakap berbanding dengan profesion yang lain. Kalau peguam-peguam tak pandai bercakap, macam mana dia jadi peguam? Dan of course sudah tentulah saya kira perbahasan kalau diperlukan dalam bahasa Inggeris, peguam-peguam mestilah efficient dan mestilah fluent. Jadi pada pendapat saya, berapa peratuslah peguam-peguam yang ada sekarang ataupun peguam-peguam yang ada di dalam Dewan Yang Mulia ini yang tidak fasih dalam bahasa Inggeris? Dan saya lihat banyak teman-teman ahli yang berhormat selalu berbahasa Inggeris. Jadi peratusan yang saya kira ada yang daripada peguam-peguam yang tidak fasih dalam bahasa Inggeris mungkin ada, tapi sangat-sangatlah kecil. Dan mungkin ini tidak akan menggugat jika ada peguam-peguam dari luar yang masuk ke dalam profession amalan perguaman di negara kita ini. Itu pendapat saya. Apa pendapat Kinabatangan? Saya sebetulnya amat bersetuju dengan Yang Berhormat ni. Sebab profesion peguam ini macam doktor juga. Dia ada sebutan-sebutan yang saintifik, dan rata-rata kalau tidak ada fasih berbahasa Inggeris bermakna gagallah seorang peguam itu. Mungkin sebab itu juga mungkin akta ini dia punya pindahan membenarkan peguam daripada luar untuk masuk ke negara kita dengan syarat tidak melebihi tempoh visa 60 hari diperoleh. Jadi sebab itu saya awal-awal lagi, dan mungkin Yang Berhormat, sebab itu juga kerajaan kita telah mentransformasikan pendidikan kita, mensyaratkan peperiksaan akan datang kena lulus bahasa Inggeris. Ini mungkin untuk
mempertingkatkan penguasaan BI itu sendiri kepada pelajar-pelajar kita, dan lebih-lebih lagi dalam jurusan guaman ini memang memerlukan bahasa Inggeris sebab interaksi dengan peguam-peguam yang lain. Jadi dengan akta ini membenarkan, itu sebab saya persoalkan apakah keperluan dia kita membenarkan peguam-peguam dari luar memasuki negara kita, memberi nasihat. Apakah peguam-peguam negara kita ini sudah tidak boleh menasihati kita dalam bentuk-bentuk yang lain? Sebab itu saya kata disitulah soal kualiti itu. Perlu ada kualiti yang ada pada kita. Dan saya juga meminta kerajaan, kalaupun mungkin Pucung ini pembangkang, tetapi dalam bidang guaman dia hebat, maka bolehlah dia menasihati kerajaan dalam bidang-bidang tertentu. Tidak perlu tunggu peguam-peguam daripada luar. Kalau semua peguam-peguam dalam pembangkang ini hebat, tidak boleh diambil. Tapi saya tengok 2-3 orang saya yang hebat. Jadi jangan marahlah. Saya rekomen 2 nama sajalah, Pucung dengan Bukit Gelugu, sebab dia hebat. Kalau yang lain-lain ini peguam juga, tapi sorry lah, tidak cukup qualified saya rasa untuk menasihat, sebab tidak begitu menyerlah. Jadi bagi NGO pula kita ada Safi Abdullah, mungkin itu boleh kita jadi mentor kita, dan kita encouragekan pelajar-pelajar jurusan undang-undang di universiti ini supaya dia ada idola dia. Kalau idola mungkin pembangkang tidak berapa baik, kita jadikan Safi Abdullah ini sebagai idola peguam-peguam kita, supaya kalau dia boleh menyerlah, kenapa kita tidak boleh? Begitu cerita dia. Tetapi kalau Safi Abdullah satu orang, kalau dia sudah tidak ada, legasi dia pun tidak ada, so macam mana kita nak menyusun struktur guaman-guaman dalam negara kita untuk masa depan kita ini? Kalau harap si putih, harap kiamat lah. Dia ingat politik dia tidak mau ada dalam minda dia untuk cetusan melahirkan guaman-guaman yang bergenerasi baru untuk membentuk negara. Itu speaker ni sangkaan jahat. Sangkaan jahat dengan peraturan mesyuarat. Dan sebenarnya dia tak ada point. Saya dengar dia cakap ada 2 orang peguam yang handal dekat sini, tak ada dekat sana, ada seorang tiba-tiba Safi Abdullah jadi NGO. Hayo, dia hanya nak panjangkan masa saja kan? Adakah menteri sudah siap untuk jawab semua perbahasan tadi, supaya dia nak pusing-pusing lawan kita, tak tahu pusing pergi ke mana, seolah-olah kita tak ada isu nak bahas. Wah, ini seperti mau jadi speaker kah? Tidak perlulah mau jadi speaker. Seperti di Selangor sudah jadi exco kerajaan negeri, cukuplah. Semua hujah saya, mana ada sangkaan jahat itu petua. Kalau saya merosakkan minda masyarakat, itu ada sangkaan jahat. Ini saya seorang yang baik, jadikan Safi Abdullah idola untuk pelajar-pelajar peguaman. Salahkah? Peguam yang luar biasa, orang putih pun pakai dia, kerajaan pun guna dia, pembangkang pun kadang-kadang pakai dia. Kenapa tidak boleh? Mana ada dalam pembangkang yang menyerlah selain daripada saya sebut tadi Pucung dengan Bukit Gelugu. Walaupun pembangkang, tapi saya respect dia dari segi profesion dia sebagai guaman. Dia telah menyerlah berjaya. Setiap hampir 100% court case dia hadiri, dia menang, jarang kalah. Inilah rasa saya peguam yang menyerlah. Kalau harap yang lain, saya tidak mau sebutlah. Kalau rakan-rakan macam Beruas, memang matilah kalau dia dihukum bunuh. Cari peguam yang tidak menentu. Bukan jahat, ini contoh dia.